dan merupakan pelajar graduan Ijazah Sarjana Muda Psikologi batch pertama graduasi pada tahun 2020. Saya memilih KPJUC kerana KPJUC menawarkan jurusan yang saya minati iaitu dalam bidang psikologi. KPJUC menyediakan pelbagai fasiliti yang memudahkan sesi pembelajaran saya di sana. Pengalaman saya di KPJC adalah saya mempunyai ramai pensyarah-pensyarah yang sangat prihatin dan berpengalaman dalam bidang yang saya pilih di KPJC. Terima kasih KPJC. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Okey, saya selaku moderator hari ini Muhammad Rusdi bin Abdul Rahman, pelajar tahun 1 dari program Ijazah Sarjana Muda Psikologi, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua kerana sudi hadir dalam program webinar yang bertajuk Kesihatan Mental Keluarga dan COVID-19. Bersama kita ungkap realiti tentang isu yang melanda negara kita. Program ini dianjurkan oleh Challenger Club bersempena dengan Minggu Kesihatan Mental yang berlangsung dari 10 Mei hingga 30 Mei 2021. Antara aktiviti yang telah dijadualkan dalam minggu ini termasuklah pertandingan filem pendek, virtual run, 5 days challenge menjaga kesihatan mental dan juga termasuklah program webinar ini. Alhamdulillah, kami mendapat jumlah penyertaan yang sangat memberangsangkan. Jadi saya mewakili Komiti Minggu Kesihatan Mental ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita berkenalan dengan insan hebat yang telah kami jemput bagi merungkai kepentingan penjagaan kesihatan mental kita bersama keluarga. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta kan? Okey, jadi memperkenalkan panel kita yang pertama, Tuan Haji Izzuddin bin Haji Ghazali. Serba sedikit berkenaan latar belakang beliau. Sebelum ini, beliau mendapat pendidikan ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan Psikologi di UIAM. Seterusnya melanjutkan ijazah Sarjana Kaunseling pengkhususan dalam bidang penyalahgunaan dadah di USIM. Beliau pernah bertugas sebagai pegawai psikologi di Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman dan juga pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan sebelum meneruskan kerjaya sebagai kaunselor di penjara Kajang. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih atas kesediaan menjadi panel pada malam ini. Tuan sihat Tuan, apa khabar? Sehat adanya, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Seterusnya, saya perkenalkan dengan panel kita yang kedua, Cik Umi Nurliana binti Zainal yang juga tak kurang hebatnya. Jadi serba sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau mendapatkan kelulusan ijazah Sarjana Muda Psikologi di International Medical University dan seterusnya meneruskan pengajian peringkat Master of Psychology Clinical di Universiti Sains Malaysia. Beliau kini bertugas sebagai seorang pegawai psikologi klinikal di Hospital Rehabilitasi Ceras. Assalamualaikum Cik Umi. Terima kasih kerana sudi menjadi panel malam ini. Apa khabar Cik Umi? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi kepada penonton di luar sana, ingin saya ingatkan, rebutlah peluang yang ada
Untuk tinggalkan soalan di ruangan komen, tanyalah apa-apa soalan berkenaan penjagaan kesihatan mental dan soalan yang terpilih kita akan ajukan kepada panel kita. Jadi tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini, kesihatan mental keluarga dan COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, penularan wabak COVID-19 di negara ini bermula seawal 25 Januari tahun lalu dan telah lebih setahun kita berperang dengan penyakit berjangkit ini kan. Kerajaan juga telah melakukan beberapa langkah bagi membendung penularan virus ini dan kita semua hidup dalam tempoh penyesuaian diri dan mempraktikkan norma baru. Dan kerajaan juga telah melakukan perintah kawalan pergerakan. Kita dinasihatkan agar memakai pelindung muka sepanjang masa dan juga kerap membasuh tangan dan jaga kesihatan. Okey, selain itu, dalam tempoh pandemik ini, kita semua terkesan dari segi ekonomi, kewangan dan juga pembelajaran. Jadi, perkara yang paling utama dalam menjaga kesihatan fizikal termasuklah juga penjagaan kesihatan mental kita. Hal ini kerana perubahan drastik dalam hidup kita, seperti ada yang hilang pekerjaan, ada yang belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan semestinya melibatkan emosi dan juga tekanan. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan mengajukan soalan kepada panel pertama iaitu Tuan Haji Izzuddin. Okey, pada pendapat Tuan Haji sendiri, sebagai seorang kaunselor, bagaimanakah sebenarnya pandemik ini memberi kesan kepada terhadap kesihatan mental kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Rusdi selaku moderator pada malam ini. Sahabat panel saya, Cik Umi Nurliana, pegawai psikologi klinikal dari Hospital Rehabilitasi Ceras. Tim-tim yang menguruskanlah. Saya difahamkan tim psikologi KPJUC dengan kerjasama Challenger Club School of Business Management KPJUC. Rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama dapat hadir secara live pada malam ini. Pertama sekali saya mengajak dan menyeru kepada rakan-rakan yang sama-sama dengan kita pada malam ini untuk like dan share perkongsian kita pada malam ini. Semoga manfaatnya dapat dirasai bersama oleh orang lain. Kalau tuan-tuan puan-puan mengikuti perkembangan semasa terkini, kan, kita telah mendapat maklumat bahawa kerajaan akan lockdown, termasuk lockdown ekonomi daripada 1 Jun hingga 14 Jun untuk fasa yang pertama. So sudah pastinya akan memberi sedikit tekanan lah, tetapi ramai yang menginginkan lockdown, total lockdown seperti inilah sebab melihat dari segi angkanya. Hari ini kalau tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian mengikuti perkembangan semasa, angka kita sudah 8,290 kan. So jumlah kematian juga meningkat. So purata pun dah makin membimbangkan lah. Tetapi bila ditanya soalan bagaimana situasi pandemik ini sedikit sebanyak mengganggu ataupun bagaimana kita nak menguruskan ahli keluarga kita. So pada saya dalam situasi pandemik ini kita perlukan sokongan semua pihak lah. Sokongan semua pihak. Lebih-lebih lagi orang yang paling hampir dengan kita. So hari ini kita baca di sosial media, di dada akhbar, ada ibu bapa yang jadi ataupun dapat COVID-19 ni kan, ada anak-anak, ada jiran tetangga. So pada saya kita perlukan sokongan semua pihak dalam berhadapan dengan isu seperti inilah. So sokongan ini banyak bentuk lah. Cuma dalam yang kita nak membincangkan pada malam ini adalah sokongan dari segi mental dan emosi. So pada saya dalam situasi pandemik ini sokongan daripada ahli keluarga yang terdekat sangat-sangat penting kan. So bagaimana kita nak memberi sokongan ni? So apa kekuatan yang ada pada kita, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Sebab
tak semua orang mempunyai kekuatan yang sama, dan saya ingin mengajar tuan-tuan perempuan yang berada bersama-sama dengan kita sekarang ini, kita kena melihat apa yang ada pada kita tidak pasti ada pada orang lain, dan apa yang ada pada orang lain tidak pasti juga ada pada kita. Jadi contohnya, bila kita mendengar situasi pandemik ini sudah meningkat dari segi kes baru kepada 8,290 kan, pada mereka yang orang kata lemah semangat kan, pada mereka yang tak kuat mentalnya, bila mendengar angka 8,000 tu sudah pasti menakutkan. So bila dia takut dengan angka tersebut, maka dia akan lebih stres kan, dia lebih bimbang, dia lebih risau, macam-macam lah, ada serba-serbi, semua tak kena kan. So itu menunjukkan bahawa kita dan orang lain ni tak sama. Penerimaan seseorang dan penerimaan orang lain tak sama macam apa yang kita terima. Ada orang bila tengok angka 8,290, dia kata memanglah angka memang meningkat lah. Sebab apa? Sebab pelanggaran SOP masih berlaku. Cuma apa yang kita kena buat? Kita kena patuh SOP. Kita kena tingkatkan imunisasi badan kita. Kita kena jaga kita. Kita kena jaga keluarga kita. Itu pada orang yang bila menerima maklumat, dia berjaya mengawal emosi diri dia. Dia berjaya mengawal pemikiran dia supaya berfikir dengan lebih rasional. Tetapi ada ahli keluarga kita, ada significant others kita, jiran tetangga kita yang tak kuat, tak kuat dari segi menerima maklumat-maklumat ni. Ini nanti kita mungkin akan bincangkan, ia mungkin berkait rapat dengan faktor personality seseorang, kan, personality seseorang. So apa yang saya harapkan dalam situasi pandemik ini adalah kita terus memberi sokongan dan menyampaikan maklumat-maklumat yang betul, tepat dan baik kepada orang lain. Saya yakin dan percaya ramai kawan-kawan kita yang mengikuti secara live pada malam ini adalah mereka-mereka yang mempunyai akaun sosial media, baik Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya lah. Jadi saya harap tuan-tuan yang mempunyai akaun sosial media ni, TikTok ke apa ke sebagainya, gunakan saluran-saluran tersebut untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang tepat dan benar. Supaya apa? Supaya dia tidak menakut-nakutkan setengah-setengah kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita sendiri, kan? Sebab ada setengah orang, dia tengok cerita hantu, memang betul dia takut. Malam satgi dia mengigau, malam satgi dia tak boleh tidur. Tapi ada orang, dia tengok cerita hantu, datanglah hantu apa pun, pontianak ke, pocong ke, dia tetap boleh tidur. Kejap lagi orang lain semua tak boleh tidur, dia orang pertama sekali yang berkeruh. So maksudnya apa? Penerimaan kita terhadap satu situasi tu adalah berbeza-beza. Jadi so kita ni perlu menyokong antara satu sama lain. So apa yang kita kena buat? So kalau pelajar, kena tanyalah kawan-kawan apa khabar, kan? Kalau yang kita tahu ada ahli keluarga yang kita terlibat dengan COVID-19, kan? Tanya dia apa khabar, bagaimana keadaan sekarang. Jangan ceritakan bila kita telefon keluarga kita. Contohnya kita dengar adik kita kena COVID-19. Kita tanya khabar. Tetapi dalam kita bertanya khabar tu, kita membawa berita dan kejadian yang tidak sepatutnya dia dengar. Contohnya, kau apa khabar? Dah berapa hari dah? 5 hari. Aku hari tu kawan aku 7 hari dah meninggal, kau tahu. So dia tanya khabar, kan? Tapi cerita dia tu tak menyokong kepada pertanyaan khabar tu. Dia bawa pula cerita-cerita yang menakutkan. Dah lah member tu kena ataupun ahli keluarga kita kena COVID-19, kan? So ini realitinya. So bertanya khabar, mendengar, dapatkan sokongan. Sokongan ni macam-macam sokongan. Kalau kita ada kekuatan dari segi ekonomi, so bantulah ahli keluarga kita dengan ekonomi. Contohnya, masukkanlah duit dalam akaun dia orang tu, ataupun bantulah macam mana. Macam sekarang saya tengok ada setengah-setengah yang berkongsi dekat sosial media, macam kawan-kawan kita yang tak boleh kena kuarantin, kan. So sekarang ni kita ada delivery, food panda ke apa sebagainya. Dia orang bagi sedikit macam bunga-bunga, coklat, kan. Lepas tu tanda ucapan, kan. Semoga cepat sembuh. So
perkara-perkara itu adalah sokongan kepada keluarga kita, orang lain, jiran-jiran, dan ada juga saya tengok dia orang kumpulkan grup-grup buat bacaan Yasin. So itu pun satu kaedah sokongan yang baik juga. So apa saja perkara yang baik kita lakukan untuk orang lain, itulah sokongan yang diperlukan oleh orang lain. Cuma saya berharap jangan datangkan berita-berita yang menakutkan, cerita-cerita yang tak benar. Lepas tu kita membesar-besarkan isu yang kecil. Dan bagi kita yang beragama Islam, sudah pasti sokongan yang paling penting adalah doa. Jangan lupa doa, kan? Doa, kan? Saya selalu ajar kawan-kawan saya berdoa bila orang ditimpa musibah ni. Pertama sekali kita doakan supaya kalau dia sakit, dia dapat kesembuhan segera. Itu yang pertama, kan? Dan yang kedua, kita doakan supaya dia dapat rezeki yang lebih baik daripada sebelum kejadian dia sakit tersebut. Sebab kita tak tahu, ada orang dia sakit, lepas dia sakit rupanya rezeki dia bertambah-tambah. Maksudnya orang lebih sayang dekat dia, orang ambil berat dekat dia, ada sumbangan ini, ada sumbangan tu. So maksudnya Allah datangkan sakit kepada dia, rupanya Allah datangkan kasih sayang kepada dia daripada orang lain. So sebab tu kita doakan orang supaya rezeki dia atau bertambah dan rezekinya lebih baik daripada sebelumnya. So itulah sedikit permulaan lah Rusdi, sebab nanti kita nak bagi juga laluan kepada Cik Umi dan juga rakan-rakan kita yang lain, kan. So untuk permulaan itu adalah kita memang perlu memberi sokongan dari segi apa sahaja pun, baik mental, emosi, ekonomi, sosial, bagilah, asalkan dia baik untuk orang lain, bagilah kepada orang lain dan terutama sekali ahli keluarga kita. Baik, terima kasih Rusdi. Okey, terima kasih Tuan Haji Izzuddin atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya kita terus kepada panel kita yang kedua. Jadi Cik Umi, boleh Cik Umi kongsikan bagaimana kita nak kesan kesihatan mental ahli keluarga kita dalam keadaan baik atau tidak? Silakan Cik Umi. Okey. Terima kasih kepada moderator Rusdi. Okey. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini dan juga kepada semua yang sedang mendengar. Semoga dapat manfaat lah pada sharing pada malam ini, dan kalau dapat manfaat macam yang Tuan Haji cakap tadi, kita akan share dekat semua orang sebab dia adalah manfaat untuk kebaikan semua orang, kan. Okey. Berkenaan dengan soalan tadi tu, macam mana kita nak kenali ataupun kesankan keadaan mental, kesihatan mental ahli keluarga kita tu dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey, pertama sekali kesihatan mental ni dia merangkumi aspek seperti emosi, psikologi dan juga fungsi harian. Okey, itu adalah gambaran secara generalnya lah apa itu kesihatan mental. So bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, tak dinafikan memang dia memberi kesan bukan sekadar kesihatan fizikal, keuangan, tapi juga mental sebenarnya. Sebab kita berhadapan dengan satu perubahan yang mendadak dan juga perubahan ni dia tak ada absolute solution lagi. Dia tak ada penyelesaian lagi. Kita harapkan vaksin, dia banyak-banyak isu. Okay, so dia dan ongoing for quite some time. Dia dah berlarutan untuk satu jangka masa yang panjang, iaitu 1 tahun, kan. So memang bukan satu keadaan yang mudah untuk semua orang adaptasi, untuk semua orang adapt dengan keadaan ni. So bila ada perubahan, badan kita akan rasa stres, okay. Akan ada stress response. So bila kita berhadapan dengan keadaan macam ni, okay, tambah pula kena lockdown, duduk dalam rumah saja. So dia lagi menambahkan sebenarnya faktor untuk menyebabkan kesihatan mental seseorang tu terganggu. Okay, maksudnya kita panggil dia kecabaran mental lah. Okay, so macam mana kita nak kenal pasti keadaan ni? Okay, pertama sekali kita boleh tengok dari sudut emosi. Okay, so bila seseorang ni kesihatan mental dia tengah menurun ataupun berkurang, dia selalu rasa gelisah, dia selalu rasa rendah diri, lepas tu dia ada rasa bersalah tanpa sebab, dan juga dia kadang-kadang tu dia cakap dengan kita, dia rasa nak balas dendam, dan dia rasa bimbang, okay, dia rasa gemuruh. Alright, so all these semua ni adalah perasaan, semua ni adalah emosi
yang dia boleh terjadi daripada sebab yang memang ada. Maksudnya memang sebab tu memang menyebabkan emosi tu dan dia valid lah kan. Tapi kadang-kadang tu dia bersifat keterlaluan. Okay, so dia boleh jadi perasaan dia tak berjaya menyiapkan kerja sekolah hari ni, dia akan rasa habislah aku memang akan fail lah semua ni kan, sebab hari ni aku tak dapat siapkan. So dia punya tindak balas tu, dia punya reaksi tu bersifat keterlaluan. Sampaikan kita rasa macam dia tak sesuai dengan keadaan. Okay? Dan juga respon emosi ni dia tidak seperti kebiasaan. Maksudnya sebelum ni orang ni kelihatannya tenang. Sebelum ni orang ni kalau berhadapan dengan masalah, dia boleh hadapi dengan senyuman. Okay? Dia boleh berjalan dan selesaikan masalah dia. Tapi pada waktu itu dia bertindak secara lain daripada kebiasaan dia. Okay, so dan kita dapat lihat dan kita dapat perhatikan adanya tindak balas emosi yang keterlaluan macam yang saya sebut tadi itulah. Okay, so dia di luar kebiasaan individu tersebut. So ini adalah poin yang sangat penting sebenarnya untuk tahu, sebab kita tak boleh nak generalize yang semua orang yang ada resah, bimbang ni dia memang tengah ada kecelaruan mental. Sebab memang ada orang macam Tuan Haji cakap tadi kan, memang ada orang bila berhadapan dengan sesuatu berita yang tidak pasti, dia memang akan cepat gemuruh. Dia memang orang macam tu. So dia tak boleh nak cakap dia cepat gemuruh tu, oh confirm dia ada mental illness. Tak boleh. Kita kena compare keadaan dia sebelum dan juga semasa tu. So barulah kita boleh tahu sama ada perubahan yang drastik atau tidak. Yang kedua adalah kita boleh tengok daripada tidur dan juga makan. Okay, pola tidur dan juga pola makan. So sama ada kita ni makin banyak makan ataupun makin tak makan, ataupun makin banyak tidur ataupun makin kurang tidur. So ni adalah dua aktiviti ataupun aktiviti yang penting lah dalam urusan harian kita, iaitu tidur dan juga makan. So adakah kita mengalami kesukaran untuk tidur? Kenapa dia sukar untuk tidur? Okay, semalam kita tengok dia pukul 12 dia dah masuk bilik, tapi sebenarnya dia tidur pukul 4. And then pukul 6 dia dah bangun. So 2 jam je dia tidur. So kenapa sebenarnya dia tidur 2 jam tu? Apa yang dia buat daripada pukul 12 sampai pukul 4? Okay, so ada orang dia sebenarnya kerana kebimbangan dia, keadaan pandemik ni, kerana bimbang, dia ruminate, dia berfikir tentang apa yang akan terjadi esok. Kalau aku keluar pergi kerja esok, adakah aku akan kena COVID? Kalau aku kena COVID nanti balik rumah, macam mana pula dengan family members? So dia berlarutan tau fikiran dia tu. So itu menyebabkan dia tak boleh tidur malam. So bila kita tengok orang tu ada perubahan pola tidur dan juga pola makan, sangat bagus kalau sebenarnya kita pergi approach orang tu dan tanya. As simple as kita tanya, are you okay? Oh okay ke? Itu je. So very simple question, tapi sebenarnya kita itu adalah soalan seperti pintu. Dia buka kepada untuk orang tu meluahkan perasaan dia, untuk bercerita kepada kita. Sebab kita tak ada pergi dekat dia, kau nampak macam ni je, chill lah, tak ada, kita tak kena COVID. You know, kita tak pergi secara drastik macam tu, dan juga dia ibaratnya macam you teka-teka sendiri je apa yang dia tengah rasa. Macam tu elakkan untuk lakukan benda macam tu. Tanya soalan yang simple seperti, okay ke? Are you okay? Okay, so kalau dia cakap tak okay, and then kita tanya, kenapa? Apa yang buat awak tak okay? So itu adalah cara macam mana kita nak approach lah bila kita perasan kawan ataupun ahli keluarga kita ada berlaku perubahan seperti emosi dan juga pola tidur dan pola makan tu. Okay, so kalau dia berat badan dia bertambah secara tiba-tiba ataupun berkurang ni bukan sebab diet. Kalau dia diet, memang berkurang lah. Baguslah diet dia berjaya. Okay, tapi ni dalam keadaan yang dia tak diet tapi berat badan menurun dan kita perasan juga selera makan dia berkurang. So itu adalah tanda-tanda yang kita boleh pick, yang kita bila kita perhatikan, kita kena pergi approach lah, cuba untuk approach supaya kita, macam Tuan Haji cakap tadi tu, kita provide apa yang kita boleh provide. So kita, apa yang lebih kat kita bagi ke orang yang kurang. So macam tu lah. Okay, so itu tanda yang kedua, iaitu pola makan dan juga pola tidur. Okay, tanda yang ketiga, kita harus juga berwaspada kalau kawan ataupun ahli keluarga kita mula mengabaikan kebersihan diri dan juga penampilan diri. So contohnya, dia kalau dulu orangnya pembersih, mandi 3 kali sehari, penampilan jaga, baju kena match kan, rambut mesti tersikat rapi, tudung kena properly kan, cantik, grooming dia okey. Tapi kita perasan sejak pandemik ni dia dah tak kisah dah. Kalau keluar pun dia nampak selekeh ke, dia nampak tak kisah, dan juga kebersihan diri. Bukan setakat mandi je, berus gigi,
semualah yang berkaitan dengan kebersihan diri. So kalau kita perasan benda ni, dia nampak macam indah tak indah dengan kebersihan diri dan juga perubahan dari segi penampilan. So kita itu adalah salah satu tanda lah yang seseorang itu sedang mengalami, maksudnya kesihatan mental itu sedang menurun dalam keadaan yang tak berapa nak okey. So nampak tak terurus semua tu kan. So bila dalam keadaan macam tu, macam saya cakap tadi, just approach secara yang simple macam tu lah, are you okay? Alright, so yang keempat adalah bila dia mengadu ada sakit. Contohnya dia sakit kepala, sakit perut, kita pun bagi Panadol. Tapi bila bagi Panadol, tak hilang sakit perut dan sakit kepala dia. Esok dia bangun tidur sama juga, sakit kepala lagi, sakit perut lagi, tak hilang juga. Okay, so kita bawa pergi klinik. Doktor kata everything is okay. Dia tak ada migraine, dia tak ada gastric. So mana datangnya sakit kepala dan sakit perut tu? So kadang-kadang bila seseorang ni mengalami kecelaruan mental, simptom dia tu dia bukan simptom dia tu akan terexpress dalam keadaan seperti physical symptoms. Maksudnya dia macam sakit yang salah satu daripada tanda yang kita boleh perhatikan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan kita. Kalau ini ada berlaku, kita boleh move dengan further punya intervention lah untuk tolong dia. Sama ada kita bawa dia jumpa psikologis ke, kaunselor ke. So apa bantuan yang kita boleh bagi dekat dia, kita bagi. Okay, sebab kita dah perasan ada perubahan yang mendadak ni kan. Okay, so yang last kali ni adalah tanda yang berbahaya. Yang kalau ada tanda ni, dia memang immediate lah. Dia kira red alarm lah kan. So kalau orang individu ni, sama ada keluarga kita ataupun rakan kita ni, dia ada menyatakan hasrat untuk bunuh diri. Okay? Tapi orang yang bunuh diri ni selalunya dia tak cakap directly. Cakap dalam perkataan yang seperti aku rasa nak akhirkan semua ni penderitaan ni. Aku rasa dah tak nak hidup lagi. So ini adalah antara frasa-frasa yang digunakan oleh orang yang mempunyai hasrat untuk membunuh diri. So kalau kita dengar ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita, bila kita berborak dengan dia tu ataupun secara tiba-tiba dia bercakap macam tu, so ini adalah red alarm yang kita sebenarnya kena bawa dia untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Okay, so sangat pentinglah sebenarnya untuk kita dalam keadaan macam ni, kita hanya ada orang yang dekat dengan kita kan. So bila kita tahu tanda-tanda ni, kita boleh perhatikan dan juga dia boleh membantu kita supaya kita beri bantuan awal dan bukan beri bantuan yang lambat lah. Sebab kita dah belajar kan, ini adalah salah satu tanda. It's okay kalau dia ada tanda macam tu, tapi bila kita tanya dan kita clarify, sebenarnya it's not that bad. Dia boleh handle lagi. Cuma at that time dia memang betul-betul rasa sedih ataupun rasa bimbang. Okay, it's okay. At least you do something. At least kita buat sesuatu untuk tolong dia. Dan juga kita membantu dia untuk sedar yang sebenarnya keadaan kesihatan mental dia ni tengah menurun. Okay, so jangan takut untuk memberi bantuan. Okay, sebagai orang yang ingin memberi bantuan, kita juga kena ada ilmu macam mana nak bagi bantuan. Okay, so yang ni pun kalau boleh further lagi kita discuss akan bagus lah. Okay, so kenali tanda and then kalau boleh offer pertolongan, bantu kawan kita ataupun ahli keluarga kita. Macam tu lah. Okey, baik. Terima kasih Cik Umi atas perkongsian yang sangat bermakna tadi. So kita dah selesai sesi pertama berkenaan kesan pandemik kepada kita dan bagaimana kita nak kenali sekiranya kesihatan mental dalam ahli keluarga kita tu terkesan ataupun tidak. Okey, dengan bertanyakan ahli keluarga kita tu okey ke tak kan, itu dah boleh merubah segala benda dia punya kesihatan mentalnya sendiri. Okey, jadi mari kita beralih kepada soalan kedua ditujukan kepada Tuan Haji Izzuddin, iaitu bagaimana keluarga kita sendiri dapat membantu dalam memberi sokongan mental dalam masa pandemik ini. Okey, baik. Terima kasih Rusdi. Terima kasih
Cik Umi Nurliana kan. So rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan pada malam ini, saya juga tekun mendengar perkongsian daripada Cik Umi Liana kan. So banyak ilmu ataupun kesan tanda-tanda awal yang kita boleh perolehi kan. Sebab kalau dia bagi tahu tadi bagaimana kita nak membantu kan. So pertama sekali saya nak jelaskan dekat sini bahawa mental health ni ataupun kesihatan mental ni sangat-sangat memberi kesan kepada kita, orang lain dan keluarga kita jika kita tidak mendapat rawatan, pandangan daripada pakar kan. Jadi sekiranya kita dah dapat tanda-tanda yang seperti mana Cik Umi kongsikan tadi kan, tak boleh tidur kan, makan dah tak lalu, makan tak lalu dan terlampau banyak makan, itu juga boleh menjadi tanda kan. Maksudnya dulu dia makan orang kata sepinggan je, sekarang ni makan 3-4 pinggan, sampai satu tahap dia kata aku rasa macam dengan pinggan-pinggan aku nak makan. So mungkin sudah ada tanda-tanda, tetapi itu bukanlah tanda yang orang kata terus. Jangan bila kita dengar ahli keluarga kita macam itu, kau ni dah gila kot. Ini masalah kita lah, masalah kita dengan ilmu kesihatan mental ni. Sebab kita sendiri tidak berusaha untuk memahami apa dia sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesihatan mental tu tadi. Sebab daripada kecil kita biasa dengar mental ni, tetapi kawan kita banyak ejek kita lah, kau ni mental lah kan. So kita biasa kaitkan mental tu dengan gila kan. Tetapi mental ni bukan semata-mata dengan gila yang kita sebutkan tu. Macam contohnya kita ada seorang kawan, kita cakap A, dia cakap B, kita cakap C, dia cakap D kan. So mungkin dia ada masalah kesihatan mental kan. Mungkin orang-orang yang masuk kelas je mengamuk, datang masuk rumah je mengamuk, nak marah orang. So mungkin dia ada masalah kesihatan mental kan. So jangan ingat bila orang cerita pasal mental ni gila kan. So sangat-sangat memberi kesan. Jadi pertama sekali pada saya, kita dapatkan ilmu, fahamkan betul-betul apa yang dimaksudkan. Macam saya dengan Cik Umi Nurliana ni, kita belajar tentang psikologi, human behavior and mental process. Kita memahami keadaan proses mental dan juga emosi seseorang tu. Sebab itu kita tak boleh simplify, nak clarify seseorang tu dia ni mental, dia ni ada masalah, dia ni tidak. Sebab kebanyakannya kita kadang-kadang bila orang tu berdiam diri, tak nak berkawan dengan orang lain, dia kata budak ni. Kalau saya dekat penjara, kalau banduan dalam keadaan macam tu, ada di antara anggota pegawai penjara ataupun banduan itu sendiri pun mengatakan ayat ataupun gelaran untuk orang-orang macam tu, masuk air. Kan, maksudnya bila tuan jangan dekat dengan budak tu masuk air tuan. Bila saya kata masuk air tu maksudnya apa? Mental tak betul, cakap dengan dinding, duduk sorang-sorang kan contohnya. Kadang-kadang duduk sorang-sorang ni bukan dia ada masalah mental, tetapi personality orang tu. Dia bukan jenis macam kita yang extrovert contohnya. Dia jenis takut orang, dia tak berani berhadapan dengan orang, dia suka duduk belakang tabir. Dalam keadaan pandemik macam ni kan, kita stay at home, kita lockdown, orang-orang yang mempunyai introvert personality, dia mempunyai kelebihan. Sebab orang-orang introvert ni memang dia duduk dalam bilik je. Dia tak suka cakap-cakap dengan orang ni. Dia lebih, orang kata dia lebih berani hanya di social media saja. Dia hanya typing, kalau type orang punya komen macam tu dia sukalah, text, message orang, itu dia sukalah. Sebab orang introvert berbanding dengan orang extrovert, ni bila total lockdown ni, orang extrovert akan ada sedikit kesukaran sebab dia tidak boleh berjumpa dengan orang, tak boleh bercakap dengan orang, tak boleh duduk dekat kedai kopi lepak-lepak. So itu adalah kesukaan orang extrovert. So orang extrovert kena menyeimbangkan diri kita, sesuaikan dengan keadaan pandemik sekarang lah. So bila kita ada ilmu, insyaAllah kita akan lebih memahami. Dan yang kedua,
sekiranya sudah kita ada ilmu, kita kena sebarkan ilmu tu kepada ahli keluarga kita dan juga rakan-rakan kita, masyarakat yang lain tentang kesihatan mental ni. Sebab ramai orang terlampau fokus kepada kesihatan fizikal, sehingga dia lupa sebenarnya kajian menunjukkan kesihatan fizikal merosot apabila kesihatan mental dan kesihatan emosi juga turut merosot dan negatif. Contohnya bila kita demam, kan? Tetapi pemikiran kita kepada demam itu akan menyebabkan demam itu bertambah parah lagi. Contohnya kita sesama. Emosi kita terhadap sesama itu sekiranya negatif, menyebabkan sesama kita dan kehidupan kita bertambah parah lagi. Jadi bila kita ada sakit, so kita kena rasionalkan pemikiran kita dan kita kena tenangkan emosi kita. Contohnya bila kita demam, kan? Salah satunya biasa kadang-kadang saya tengok kawan-kawan saya buat di sosial media, kan? Bila dia demam, hari ni tak berapa sihat, kan? Allah bagi ujian, kan? So moga-moga dengan ujian ini aku lebih redha, aku lebih jadi baik. So maksudnya dia cuba merasionalkan pemikiran dia. Dia cuba mengawal emosi dia. Dia tidaklah, aduh aku demam ni, aku ni dah lah banyak hal nak buat kerja, demam pula, aduh ini menyangkit dengan orang lain ini. So itu tidak membantu proses kesembuhan fizikal dia. Dia akan merosakkan lagi, menerukkan lagi keadaan fizikal dia. Jadi bila kita sudah ada ilmu, jadi mudah kita nak uruskan. Yang kedua, dapatkan pandangan profesional. So ini adalah salah satu sokongan bantu juga. Pujuk ahli keluarga kita, pujuk rakan-rakan kita, kan? Sebab saya bimbang kecenderungan rakan-rakan ahli keluarga berkongsi kepada orang yang tidak sepatutnya. Sebab bila kita berkongsi pada orang tidak sepatutnya, orang tidak faham apa yang kita alami, kan? Yang pertama, bila orang tak faham apa yang kita alami, orang akan memberi maklumat yang salah. Bila orang memberi maklumat yang salah dan kita pula jenis cepat percaya dengan apa yang orang kata, itu yang macam-macam petua kita buat tu. Hari ni saya tengok ada satu video. Saya tak tahulah, saya pun tak sanggup nak cuba. Siapa-siapa dia kata, siapa-siapa yang lepas vaksin ambil magnet, cuba tengok melekat tak dekat tu. Saya tak tahulah tuan-tuan dah baca ke tak apa benda, kan. Lepas tu dia cuba menghasut kita bahawa yang masuk dicucuk vaksin tu bukan saja cecair, malah besi. Dan kita pun tak tahulah, kan, macam mana nak cakap dengan orang-orang macam ni. Tapi saya yakin dan percaya ada orang yang percaya. Sebab apa? Sebab dia itulah, dia jenis memang mudah percaya kat orang. Kadang-kadang kesian juga orang-orang macam ni, kan. Tapi hakikatnya dalam kehidupan kita, dalam surrounding kita memang ada kepelbagaian manusia. Macam contohnya hari tu heboh sangat nak total lockdown. Ni dah total lockdown. Ada juga yang mengamuk, total lockdown pula dah, kan. Macam mana aku nak berniaga? Itu kau yang minta total lockdown. Ni dah bagi dah. Kau nak minta apa lagi sebenarnya, kan? So macam-macam lah. Buat itu tak kena, buat itu, buat ini tak kena. Jadi saya ingin menggalakkan kepada tuan-tuan perempuan, rakan-rakan pelajar, kan, kalau ada ciri-ciri yang seperti Cik Umi Nurliana ceritakan tadi, kan. So bawa dia berjumpa dengan kaunselor, bawa dia berjumpa dengan pegawai psikologi supaya dia boleh berbincang dengan lebih profesional, dan orang yang pakar dan juga profesional ni boleh membantu dia dengan lebih baik. Sebab kita bimbang kalau dia berkongsi, sebab dah banyak dah saya tengok dah jadi satu kebiasaan sekarang ni, berkongsi masalah kesihatan mental ni pada sosial media. Lepas tu nanti macam-macam orang komen kat bawah tu. Kadang-kadang saya sendiri tak sanggup nak baca komen-komen orang kat bawah tu. Jadi kadang-kadang bila saya terbaca ada status kawan-kawan yang terlibat, macam contohnya hari ni aku stres lah, kan. Lepas tu nanti ada komen orang kat bawah tu, mana tak stres kau ni, kau itu, kau mana macam-macam ni. Jadi saya akan cadangkan dekat komen bawah tu, tolong cari pakar ataupun profesional untuk berbincang berkaitan dengan stres. Sebab kalau
sakit fizikal ni dia bermula dengan demam, batuk, sesama. Sakit mental ni pada saya dia bermula dengan penyakit ataupun keadaan yang paling rendah sekali, iaitu stres. Sebab itu jangan buat main dengan stres. Stres ni dia adalah langkah permulaan kepada penyakit mental yang lain. So kalau kita ada kawan-kawan, aku stres lah, mulakan dengan apa yang Cik Umi katakan tadi, kau okey ke? Kan? Jangan aku stres hari ni. Biasalah stres, semua orang stres. Alah kau stres, aku stres. Biasa okey lah tu. Kita mungkin okey, orang lain tak tahu. Sebab kita tak tahu timbangan seseorang tu, berat dia macam mana. Kan? Berat dia macam mana. So macam contohnya kan, macam contohnya zaman saya dulu belajar, kalau kawan-kawan yang biasa repeat paper kan, lepas tu dia dah biasa repeat paper. So bila repeat paper, dia rasa macam biasalah repeat paper kan, kita kan dah pernah ada pengalaman repeat paper, so apa dah hal. Tetapi bila ada kawan lain yang tak pernah repeat paper dan dia ni pula bila belajar skor memang cemerlang lah, lepas tu entah macam mana, entah ada kesilapan kat mana-mana, dia kena repeat paper tu. Dan beza orang yang biasa repeat paper dengan orang yang tak pernah repeat paper, so dia punya stres, dia punya kebimbangan, dia punya kemurungan tu sudah pasti lebih tinggi berbanding dengan orang dah biasa, dah ada pengalaman. Dan kita pula bila tengok macam tu, biasa lah kau baru first time repeat paper dah bising. Aku dulu repeat paper 5 kali tak ada hal pun, steady je. Memang betul, tapi kita bimbang orang yang repeat paper sekali tu, dia ambil langkah untuk bunuh diri contohnya. Kadang-kadang kita pun, pasal repeat paper, satu paper je kot, ambil je lah, sem depan apa ada masalah kan. Tapi dia tak ada pengalaman, dia tak pernah berhadapan dengan situasi tu. So sebab tu saya menggalakkan tuan-tuan perempuan yang mempunyai kawan-kawan, ahli keluarga, jangan dibuat main perkara ni. Perkara ini sangat serius kalau kita tak bantu. Dia boleh menyebabkan pergaduhan, kalau keluarga dia boleh menyebabkan penceraian, kan, dia boleh menyebabkan hilang pekerjaan, dan hinggalah sampai satu tahap dia boleh menyebabkan bunuh diri. Dan tolong alert, macam mana Cik Umi katakan tadi, orang nak bunuh diri dia tak cakap aku ingat aku nak bunuh diri dah. Tak ada, kita jarang jumpa. Kalau saya banduan dekat penjara pun kita takkan jumpa. Kita pun macam dia okey, tak ada masalah apa-apa, malam tadi makan elok, bergurau dengan saya pun tak tahu, tiba-tiba hari ni bangun pagi dah gantung diri kan. So rupanya dia dah bagi hint dah. Cuma kalau kita tak alert dengan hint tu, kita akan tidak dapat membantu dia lah. Jadi saya menggalakkan, saya menyeru sekali lagi kepada tuan-tuan perempuan yang mengikuti program kita malam ini, live yang ada kan. So kalau kita tidak mempunyai kemahiran dan ilmu sebaiknya, so saya cadangkan tuan-tuan salurkan ahli keluarga, channelkan ahli keluarga, rakan-rakan kepada orang yang pakar. Itu pun sudah memadai untuk membantu mereka di peringkat awal. Lepas tu datangkan dengan cerita-cerita yang baik, yang betul kan, bagi tahu dengan dia, cari maklumat. Dan kalau nak lebih jelas lagi, sebab macam saya tengok tadi Cik Umi tadi pun kata tak cukup nak explain lagi benda tu. So kalau tuan-tuan ada ruang dan peluang, sebab sekarang ni teknologi hanya di hujung jari je kan, kita boleh dapat maklumat sebaik mana pun. Tuan-tuan boleh cari buku panduan kesihatan mental yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan kan. So dekat situ saya rasa banyaklah maklumat dah, bagaimana cara, apa maklumat yang kena ni, bila kawan kita, ahli keluarga kita semua apa benda, ada menjawab kepada mitos-mitos, apa yang betul, apa yang tak betul, apa yang fakta, apa yang mitosnya tentang kesihatan mental ni. Jadi saya menyeru sekali lagi, sama-sama kita memberi sokongan baik dari segi apa pun kepada ahli keluarga kita, sebab kalau kita dapat bantu dengan orang yang hampir dengan kita, dan saya yakin semua orang membantu orang yang hampir dengan kita, jadi masing-masing akan dapat membantu antara satu sama lain. Baik, itu saja dulu. Okey, baik. Faham dan sangat jelas dia penjelasan daripada Tuan Haji Izzuddin sebentar tadi. So dapat saya rumuskan bahawa kita mesti dapatkan ilmu tu dulu sebenarnya, dan juga rasionalkan diri, dan kita mesti rujuk pandangan pada yang profesional.
Okey, jadi seterusnya soalan kedua ditujukan kepada Cik Umi. Sejak pandemik COVID-19, kita dapat tahu banyak berlaku kes penderaan kanak-kanak dalam sesebuah keluarga dan telah banyak memberi impak kepada kesihatan mental kanak-kanak. Jadi, apa sebenarnya peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan mental anak-anak tersebut? Silakan Cik Umi. Okey, terima kasih. Soalan tadi tu kan, kita baca dekat surat khabar, kita baca dekat media masa, banyak kan, tiba-tiba banyak pula kan kes budak-budak kena dera waktu pandemik. So waktu lockdown especially kan. Dan lebih menyedihkan tu bila ada sampai yang meragut nyawa lah anak-anak ini kan, budak-budak kecil kan mati didera. So clearly ada benda yang tak kena lah dekat situ kan, sebab secara fitrahnya anak-anak kecil ni kita akan rasa seronok dan gembira tengok dorang kan, sebab dorang comel. Kita tak adalah rasa nak pukul, kita tak ada rasa nak dera. Okay, so bila berlakunya penderaan, benda pertama yang kita kena ambil tahu ialah keadaan kesihatan mental ibu dan ayah tu dulu sebenarnya. Okay, so macam kita dah bincang daripada awal tadi kan, Tuan Najib dah share, saya pun dah share. Okay, so bila berhadapan dengan keadaan yang stres, keadaan yang sangat menekan, dia akan setiap individu tu dia ada respon dan juga tindak balas yang tersendiri. Okay, so ada orang tindak balas dia bersifat agresif. Okay, bila dia marah, dia menjerit, ada orang macam tu kan, bila dia marah dia menjerit, ada orang marah dia tumbuk dinding, ada orang marah dia pukul orang. Okay, so bila berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak ni, kita kena ambil tahu keadaan si pendera tu. Sebenarnya pendera dia ni atas sebab apa dia mendera anak dia. Sebab secara fitrahnya benda tu tak sepatutnya terjadi. Okay? Sebab anak-anak ni kita suka kan. Siapa tak nak anak, kahwin mesti nak anak, dah ada anak, you dera anak you. Something yang tak kena. Okay, so bila berlaku dalam keadaan macam tu, bila berlaku keadaan macam ni, benda pertama yang kita kena selidik adalah keadaan ibu bapa tu. Keadaan si pendera. Sebenarnya apa yang berlaku di sebalik cerita penderaan ni. Apa sebenarnya yang dilalui oleh keluarga tersebut dan apa kesukaran dia dan juga how kita nak tolong daripada punca masalah dia tu. Okay, so itu adalah berkenaan dengan penderaan lah. Berbalik kepada soalan tu, apakah peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan mental anak-anak? Okay, benda yang pertama dalam keadaan pandemik COVID-19, benda paling penting ibu bapa kena jaga adalah keselamatan anak-anak. Keselamatan ni maksudnya keselamatan daripada jangkitan COVID lah. Okay, sebab COVID ni dia tak kira umur, semua orang boleh kena. Dan juga dia sangat mudah merebak. Okay, so benda pertama yang paling penting untuk mak ayah jaga ialah keselamatan anak-anak, keselamatan ahli keluarga. Okay, so keselamatan ni maksudnya follow lah SOP apa yang kita kena buat. Kalau kena pakai mask kat luar, pakai mask lah. Kalau kena elakkan tempat yang crowded, tempat yang sesak, elakkan lah. Okay, kalau kena selalu basuh tangan, selalulah basuh tangan. Kalau kena bawa hand sanitizer dan kena pakai hand sanitizer, maka itulah benda yang mak ayah kena sediakan kepada anak-anak supaya mereka ni terlindung daripada, at least kita ada pencegahan lah kepada virus COVID-19. Okay, so tu dari segi fizikal lah kita menjaga keselamatan anak-anak. Selain daripada tu, bila kita dah total lockdown ataupun bila kita dah duduk dekat rumah, aktiviti harian kita dah berubah. Okay, kalau dulu anak-anak pergi sekolah, dia ada masa dia nak lari dekat koridor. Kan, larilah waktu rehat tu kan, 30 minit dia lari, dia main dengan kawan-kawan dia. So dia ada aktiviti fizikal. Dia ada komunikasi sosial dengan kawan-kawan dia. Dia ada outdoor punya experience kan dengan kawan-kawan dan juga dengan cikgu dia kalau kelas PJ apa semua tu. Okay, so sebagai ibu bapa selain kita jaga keselamatan anak kita in terms of daripada mendapat virus COVID-19 ni, kita juga kena pastikan kesihatan tubuh badan dia. Fizikal dia, kesihatan tubuh badan dia sendiri iaitu dengan cara kita kena pastikan dekat dalam rumah tu kita ada buat aktiviti fizikal. Ada waktu waktu beriadah, waktu untuk bersenam dan juga kena jaga pemakanan lah. Tak bolehlah makan sebarangan dan juga makan fast food ke selalu kan. So, tak boleh nak keluar. So kita order je. Order paling senang McD. So takkan nak hari-hari makan McD. So itu pun adalah sebenarnya adalah faktor penting lah yang mak ayah kena perhatikan dan juga kena jaga untuk menjaga kesihatan mental anak-anak. Sebabnya bila badan tak sihat
Okay, boleh selesai dah? Okay. Alright, minta maaf. So itulah yang paling penting adalah untuk menjaga keselamatan anak-anak dan juga ahli keluarga. Alright, so yang seterusnya adalah bila anak-anak dia dekat dalam rumah, anak-anak kecil especially, kita boleh adakan jadual. Okay, kita adakan jadual supaya rutin dia tu bersifat konsisten tapi dia fleksibel. Apa maksud fleksibel? Maksudnya dia bolehlah nak tukar tapi konsisten untuk setiap hari tu ada benda yang memang dia kena buat. Tapi fleksibel mungkin dari segi timing. Okay, kalau hari ni dia nak bersenam 30 minit, esok dia nak bersenam sejam sebab dia suka sangat main bola sepak. So and then okay lah. So be flexible in the bila kita buat rutin tapi kena konsisten. Okay, so kenapa kita kena ada jadual untuk anak-anak, especially anak-anak yang kecil lah, anak-anak yang sekolah rendah. Mereka ni anak-anak yang mudah belajar melalui rutin. So bila ada rutin, itu adalah cara pembelajaran yang mudah lah untuk mereka. So dia lagi senang ingat dan lebih berdisiplin. So kita tak nak anak kita disiplin dekat sekolah je, balik rumah dia tak disiplin kan. So ini adalah salah satu cara lah untuk kita generalize skill yang dia dah belajar dekat sekolah, iaitu skill untuk berdisiplin, ikut rutin, kita generalize juga buat juga dekat rumah. So dia tahu dekat mana-mana dia pergi, dia sebenarnya ada rutin. Dia sebenarnya ada jadual dia. So dia akan belajar secara indirectly kat situ adalah untuk menjadi orang yang tersusun lah, untuk menyusun dia punya urusan. Dan juga bila kita menyusun jadual ni, jangan lupa untuk letakkan slot riadah, slot untuk bersama keluarga. Okay? Jangan dia punya rutin kat situ sorang-sorang, kita punya rutin sorang-sorang, tak pernah bercakap rupanya. Tak bercakap sebab masing-masing follow jadual masing-masing. Tak ada pun interaction kan dekat dalam rumah. Sebab manusia ni dia adalah social being. So dia memang suka untuk bercakap, dia memang suka untuk berkomunikasi, dia memang kena buat benda tu. Sebab itu adalah sebahagian ataupun salah satu faktor yang untuk menjaga kesihatan mental dia. So penting dalam jadual tu kena ada juga waktu untuk beriadah dan juga waktu yang kita akan spend masa bersama-sama dengan anak-anak kita. Okay, alright. So bila kita susun jadual tu, jangan lupa untuk minta pandangan anak kita. Jangan pula kita suka-suka je kan. Ni mak ayah suka kan. Mak cakap buat ni je lah. Tak payahlah buat benda lain kan. Ayah cakap buat ni je lah. Ayah lebih tahu. Kita tak kita tidak membuka ruang kepada anak kita untuk berkongsi pendapat dia. Sebabnya penting tau berkongsi pendapat dan mendapatkan pandangan daripada anak-anak ni. Sebab kita sebenarnya nak jadikan anak kita tu orangnya dia boleh percaya dekat kita dan juga dia boleh membuka kepada kita. Sebab nanti kalau dia ada masalah macam tu Haji sebut tadi kan, sangat bahaya kalau dia ada masalah dia bercerita kepada orang yang salah. Dia tak bercerita kepada keluarga atau bercerita kepada orang yang boleh bawa dia ke laluan yang salah. So itu adalah sangat bahaya. So sebagai ibu bapa penting bila kita buat sesuatu dapatkan pandangan daripada anak kita supaya anak kita ni tahu yang mak ni boleh dengar pendapat saya. Mak ni boleh hormat pendapat saya dan kita boleh berbincang dengan mak dan juga dengan ayah. So tak adalah dia rasa macam aku kena follow je, tak boleh. Aku tak boleh cakap apa-apa. Dia cakap apa-apa nanti mak marah kan. So nanti itu yang jadi in the future, anak ada masalah ke, anak rasa tak best ke, dia rasa nak bunuh diri pun dia takkan cakap dengan mak dia. Tahu-tahu je nanti buka pintu, mati dah anak aku kan, gantung diri. Tak tahu pun apa jadi kan. So sangat penting sebenarnya bila kita buat sesuatu dekat dalam rumah tu, dapatkan pandangan daripada anak-anak. Okay, adakan komunikasi dua hala dengan anak. Itu adalah salah satu cara untuk kita pastikan untuk kita maintain kesihatan mental anak-anak dekat rumah. Okay, so untuk anak-anak remaja sangat penting juga kalau kita boleh allocatekan satu masa untuk diorang ni ada waktu bersosial dengan kawan-kawan. So remaja ni dia suka spend masa dia dengan kawan-kawan kan. Dia adalah cerita dia nak cerita kat kawan-kawan dia, cerita sekolah dia ke kerja, cerita macam-macam lah kan minat dia ke dengan kawan-kawan dia. So kadang-kadang ada mak ayah sebab dia limitkan terus, tak boleh, jangan kontak sesiapa, bahaya, semua orang kat luar tu jahat. So sampai anak-anak ni ter-restricted, dia sangat restricted terhadap pergaulan dengan orang luar termasuk kawan-kawan. So benda ni pun tak bagus juga. So ingat kita kena selalu bersederhana bila kita buat sesuatu tu. Jangan terlalu ekstrim. Bila dia terlalu ekstrim dia boleh backfire. Okay? Walaupun niat dia baik sebenarnya, dia tak nak anak dia tu berkawan dengan orang yang salah. Okay? Tapi kalau dia terlampau ekstrim, dia sebenarnya boleh membunuh anak dia secara senyap. Okay? So itu adalah salah satu
cara lah yang mak ayah boleh buat dekat rumah untuk jaga kesihatan mental anak-anak. Dan juga paling penting bila dekat rumah, bila kita dah lockdown, kebanyakan kelas kita buat online. So online kita ada akses dekat wifi. Okay, so bila ada akses wifi, anak-anak ni kadang-kadang dia curious kan? Dia curious, dia Google benda yang tak sepatutnya. So ni pun antara salah satu benda yang mak ayah kena perhatikan. Sebab kat luar sana tu dunia ni ada macam-macam. Ada macam-macam perkara. Ada hari tu saya jumpa website yang akhirnya sebenarnya dia mengajak budak-budak ni untuk bunuh diri. Dia macam challenge. Okay, mula buat ni, buat ni. So nak naik upgrade tu sebenarnya end stage dia tu adalah dia bunuh diri. So tu kena perhatikan. Sebab kita memberi akses internet kepada anak-anak sebab kita asalnya nak belajar online kan. Tapi kalau kita tak limitkan dan juga kita tidak periksa dan perhatikan, mungkin anak-anak terdedahlah kepada sumber-sumber yang tak sepatutnya. Especially untuk anak-anak yang umur sekolah rendah. Even dah masuk sekolah menengah pun sebenarnya kalau di sekolah rendah dia dah ada komunikasi yang baik dengan mak ayah, waktu di sekolah menengah dia akan lebih mudah sikit lah untuk kita, dia berterus terang dengan kita dan dia lebih jadikan kita ni sebagai tempat rujukan instead of dia pergi rujuk dekat website yang tak tahu siapa yang tulis kan. Okay, so yang ketiga yang paling penting saya rasa adalah untuk mak ayah jadi model. Kita mak ayah kena jadi role model kepada anak-anak. Okay, so kalau kita nak anak kita mempunyai kesihatan mental yang cantik, yang baik, so kita pun kena jagalah kesihatan mental kita. Waktu marah macam mana mak ayah marah? Adakah mak ayah ni bila marah baling barang, cakap benda tak elok, pukul orang? So kalau mak ayah buat macam tu, anak-anak dia, benda pertama yang dia belajar adalah melalui pemerhatian. Sangat cepat. Dia nampak benda tu, dia dengar benda tu, itulah yang dia buat, itulah yang dia cakap. So sebagai mak ayah memang sangat kena jaga dan juga kena tahu cara untuk kawal emosi. Okay, supaya kita boleh menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Okay, so dan juga emosi ni sebenarnya boleh kita ajarkan kepada anak-anak untuk dia sendiri acknowledge, dia kenal emosi dia dan dia tahu cara pengurusan emosi. Selain daripada kita tunjukkan secara jadi role model kan, kita ajak anak berbincang, kita tanya dia, kita peka kan bila dia tarik muka ke, dia masam, kita tanya sebenarnya awak rasa apa, sedih ke, marah ke, kenapa. So untuk dia proses sendiri emosi dia. So kita tak ada biarkan dia tengah marah lah tu biarlah. Ada orang macam tu, dia okey. Lepas dia habis marah tu dia keluar bilik, dia tanya sebenarnya tadi saya marah kan, sebab tu saya masuk bilik. Ada orang macam tu. Tapi ada orang dia tak cakap. Dia masuk bilik, dia tinggal lah dalam bilik tu. Dan kita pula tak tahu sebenarnya tadi kenapa. Dan kita pula tak tanya. So mungkin perasaan tu bila tak diproses, dia akan tersimpan pendam lama, nanti towards the end dia keluar. Benda tu yang kita tak nak. Kita nak supaya daripada awal kita kawal, supaya kita boleh bendung dan juga kita boleh elakkan daripada masalah di kemudian hari lah. Okay, so itu adalah antara perkara yang mak ayah boleh lakukan untuk menjaga kesihatan mental anak-anak dekat rumah. Dan juga sangat penting lah sebenarnya kalau mak ayah notice anak-anak ni dia berkelakuan pelik sikit. Kalau macam mana makin nakal ke, melawan, tak dengar cakap, ataupun macam bila dia marah tu agresif, okay? Sedangkan kita mak ayah tak buat. Contohnya macam tu kan, kita tak buat, saya tak buat semua benda tu, tapi anak saya ni tak tahu dari mana. Kenapa dia marah, dia buat macam ni. So bila dalam keadaan macam ni, sangat penting untuk mak ayah take note dan juga kalau benda tu memang concern dan merisaukan, bawa kepada orang yang pakar lah, maksudnya orang yang boleh betul-betul identify apa sebenarnya masalah yang berlaku. Sebabnya ada certain budak-budak, cara dia expresskan emosi dia tu, dia externalize, dia keluarkan. Dia menjadi orang yang kadang-kadang budak-budak vandalism ni sebenarnya dia mengekspreskan perasaan dia, ataupun budak-budak yang merosakkan harta vandalism kan, maksudnya external, dia express diri dia tu secara fizikal. So kalau ada perubahan yang macam ni dekat anak-anak yang secara drastik dan kita tahu kita memang tak pernah tunjuk macam ni dekat anak-anak, dan kita tahu dan kita dapat kena pasti dari mana dia belajar, kemungkinan sebenarnya anak kita tu sedang mengalami kecelaruan mental jugalah. Maksudnya dia something going on yang kita tak dapat nak detect.
So ni memang kena bawa jumpa pakar lah supaya pakar boleh assess, buat penilaian dan kita tahu sebenarnya apa root cause of the problem. Okay, so itu jawapan saya. Okey, terima kasih Cik Umi atas perkongsian tersebut. Memang banyak betul lah sebenarnya peranan ibu bapa tu yang kita tanpa sedar dan mungkin kita tak ada ilmu tentang itu. Terima kasih Cik Umi atas perkongsian tu. Okey, seterusnya kita beralih semula kepada Tuan Haji Izzuddin. Okey, berdasarkan pengalaman Tuan Haji sendiri, apakah kesan kesihatan mental yang terganggu terhadap interaksi antara ahli keluarga? Okey, silakan Tuan Haji. Okay, baik. Terima kasih Rusdi. So macam kita bincangkan tadi, memang sangat-sangat memberi kesan lah kesihatan mental ni kepada ahli keluarga. Di mana kita tahu bahawa bila kita tak menguruskan kesihatan mental ni dengan baik, maka mungkin boleh berlaku pergaduhan lah. Pergaduhan yang pertama sekali, saya pernah berhadapan dengan isu di mana ada seorang kakak nak bawa adik kerana mendapati adik ni ada tanda-tanda tentang stres dan juga anxiety, dan kakaknya kata dah sampai ke peringkat depression melalui kaedah tadilah. Tak boleh tidur malam, makan pun dah tak lalu, lepas tu dah tak nak keluar dah, tak nak berjumpa dengan orang, lebih banyak menyendiri kan. So kakaknya berusaha nak dapatkan pandangan daripada pakar ataupun nak bawa untuk dapatkan rawatan. Tapi bila ahli keluarga yang lain tidak bersetuju kan, terutama sekali ibu bapa lah. Ini ada penentangan daripada ibu bapa tu sendiri, di mana ibu bapa tu kata anak dia tak ada apa-apa kan, adik tu okey je tu kan, nanti lama-lama dia okey lah kan, dia cuma ada masalah sikit-sikit macam tu saja kan, tak payahlah pergi jumpa. Sebab satu penerimaan orang lah, penerimaan masyarakat, penerimaan kita sendiri dari segi mendapatkan rawatan mental dan emosi ni tersangat-sangat rendah. Tersangat-sangat rendah. Saya tengok orang mudah nak pergi jumpa doktor bila dia demam. Sedangkan dia tahu bila dia pergi jumpa doktor pun, doktor akan bagi Panadol lah, orang kata paracetamol ni. Dia tahu. Ini kalau pergi jumpa doktor ni pun doktor bagi ubat demam, ubat paracetamol, ubat Panadol macam tu je kan. Tapi kesedaran dia untuk berjumpa dengan doktor, mendapatkan pandangan pakar tentang demam dia tadi tu sangat tinggi. Cuma saya pun tak pastilah nak kata kesedaran tidak diwujudkan. Macam contoh malam ni, salah satu tujuan platform kita buat pada malam ni adalah nak memberi kesedaran lah kepada mungkin pelajar-pelajar KPJUC itu sendiri, dan juga liver ataupun viewer yang dapat ikut kita pada malam ni kan, tentang pentingnya mendapat rawatan bila kita mengalami kemerosotan kesihatan emosi dan juga mental kita. So kita kena tingkatkan lah, sebab kesan dia ataupun dia punya natijah dia, implikasi kepada tu sangat-sangat bahaya kan. So dia boleh menyebabkan penceraian suami isteri kan. Contohnya sebab saya suka mengaitkan dengan isu-isu semasa. Kadang-kadang kita pernah tengok ataupun kalau tuan-tuan mengikuti, tuan-tuan perempuan mengikuti isu-isu semasa yang dipertontonkan oleh media-media sosial. Bukannya media-media macam contohnya berita harian, utusan dan sebagainya. Sebab sekarang ni media-media sosial ni lebih ke hadapan kan. So kadang-kadang ada yang baru-baru ni kita dengar perkahwinan setelah berkahwin 17 tahun kan, kemudian akhirnya bercerai kan. Bercerai ni tidak ada tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, 20 tahun kahwin tu tak ada masalah. Tetapi adalah tanggapan kita kepada isu penceraian tu.
bagaimana masyarakat melihat penceraian itu sendiri. So kadang-kadang kita dah meletakkan satu hukuman, 17 tahun kahwin takkanlah bercerai, apa teruknya. Padahal proses penceraian ni adalah proses biasa yang berlaku jika suami isteri tidak mempunyai persefahaman lagi, dan adalah lebih baik mereka mencari jalan penyelesaian, dan kalau tak mampu, tak jumpa dah jalan penyelesaian dia, adalah melalui proses penceraian. Kita tak nak suami isteri dah tak bercakap, dah tak duduk sebumbung, dah tak tidur sama, tapi masih lagi suami isteri. So dia akan memberi kesan kepada anak-anak, kan? Anak-anak tengok, mana anak pun heran, mak ayah aku ni suami isteri tetapi tak bercakap, tak tidur sebilik, kalau pergi kerja pun buat hal masing-masing, lepas tu selalu bergaduh. So itu akan memberi kesan psikologi yang lebih teruk kepada anak berbanding dengan proses itu dilakukan dengan cara yang baik, kan? Sebab bila proses penceraian ini adalah perpisahan hubungan antara suami dan isteri, Islam ataupun agama Islam tidak pula memisahkan antara hubungan mak dan ayah dengan anak-anak, kan? So proses tu dah jelas dah, kan? So maksudnya mak dengan ayah bergaduh, so dia tak sesuai, dia mencari jalan penyelesaian untuk berpisah. Tapi dengan anak-anak tidak. Tapi jika kita menganggap itu satu isu yang besar, kita tak boleh handle perkara tu, inilah yang kita bimbang akan berlakunya penyakit-penyakit mental akan datang kepada diri seseorang bila mana dia terfikir-fikir. Contohnya macam tadi kita bincangkan lah, kalau angka 8,290 ni menghantui diri kita, ada orang tak boleh tidur malam ni. 8,290, oi, banyak oh. 8,290, banyak oi. Jumpa orang sana banyak oi, banyak situ oi, orang banyak. Itu angka dah tercatat di dokumen ataupun di atas kertas tu. Cuma kita lah, macam saya katakan tadi, apa usaha kita mengajak orang lain untuk sama-sama mengikuti SOP yang betul, kan? Tingkatkan imunisasi badan kita. Lepas tu kita dengar pula ada orang tak pergi mana-mana pun, duduk kat rumah pun dapat jangkitan. Weh, pelik ya. So bila dalam keadaan macam tu, kita serahkan balik kepada keadaan di mana kita dah cuba sedaya upaya kita untuk berlaku ataupun menjaga kesihatan kita, tapi masih lagi berlaku, kan? So apa kita nak buat dengan keadaan tersebut? Mungkin adalah hikmah di sebaliknya, macam kita memandu kenderaan lah, kita ikut peraturan yang ditetapkan. Kita tak langgar lampu merah, kita jalan bila lampu hijau, bila 90 km sejam kita pun 90 meter sejam, tak pernah lebih pada tu, tapi kita tetap dilanggar oleh orang lain. So macam mana? Takkan kita kata kalau alang-alang nak kena langgar, baik aku tak payah ikut peraturan. Tak, bukan, peraturan tetap kena ikut. Cuma rezeki kita tak baik. Sebab apa? Tak tahulah. Kita kata rezeki kita tak baik, tapi kita tak tahu, kan? Mungkin sebab saya pernah jumpa, saya ada kawan yang kena COVID-19 dan alhamdulillah lah, kita jangan minta pula, kan? Tapi apa yang berlaku pada diri dia, dia kena COVID-19 dan ditempatkan di pusat kuarantin dekat MAEPS tu, kan? So dia kata alhamdulillah lah, aku pergi kat situ, banyak agak pengalaman aku dapat, aku jumpa dengan macam-macam orang, jadi aku rasa lebih bersyukur. So itulah rezeki yang dia dapat. Tetapi janganlah berdoa pula, ya Allah kenakanlah aku COVID-19 supaya aku boleh jumpa dengan orang lain, supaya aku boleh dapat pengalaman macam kawan aku. Tidak, pengalaman tu tidak semestinya dapat dekat pusat kuarantin tu semata-mata. Sama jugalah macam kalau saya jaga banduan, kan, memang saya tidak nafikan ada banduan-banduan yang memperolehi kebaikan bila dia masuk dalam penjara. Tetapi janganlah kita berdoa, ya Allah, kan, masukkanlah aku dalam penjara supaya aku boleh dapat kebaikan dekat dalam penjara. Sebenarnya kat luar penjara pun banyak kebaikan. Cuma kita kena faham keadaan tersebut. Dan situasi ni bila kita tak uruskan dengan baik, kita bimbang akan berlakunya kehilangan pekerjaan, ekonomi keluarga kita akan terjejas, dan yang paling kita bimbang sekali adalah akan berlaku kejadian bunuh diri dalam ahli keluarga kita. So kesannya sangat-sangat berbahaya lah. Jangan dibuat main lah pada saya. So saya nak menyeru, saya nak mengajak, dan saya juga memohon rakan-rakan yang ikut live kita pada malam ini, panjang-panjangkan, bagi tahu kepada kawan-kawan yang di luar sana yang tak dapat mengikuti program kita secara live malam ni, mungkin akan ada yang mengikuti secara rakaman, kan? So
tolong pastikan kita memandang serius tentang kesihatan mental ni, dan kita kena yakinkan orang di luar sana bahawa kesihatan mental juga penting, sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Itu dulu buat masa ni. Okey, terima kasih Tuan Haji atas pandangan yang telah diberikan sebentar tadi. Betul-betul banyak ya malam ni. Input yang saya dapat, banyak ilmu saya dapat. Okey, soalan terakhir dan soalan penutup sebelum sesi soal jawab kita sebentar lagi. Okey, jadi apa kata Cik Umi sebagai ahli psikologi di pusat rehabilitasi? Pada pendapat Cik Umi, apakah peranan keluarga untuk memberi sokongan mental kepada pesakit COVID ni? Silakan Cik Umi. Okay, terima kasih Rushdi untuk soalan tu. Okay. So daripada awal kita bincang tadi kan, dan saya rasa dah soalan terakhir ni kita dah macam Rushdi kata lah kan, kita memang sama-sama nampak betapa pentingnya support ataupun sokongan daripada ahli keluarga semasa kita berhadapan dengan keadaan yang sukar. Tak kisahlah kena COVID ke, tak kena COVID ke, ada orang meninggal ke, apa sahaja keadaan yang sukar yang memerlukan sokongan dan bantuan, sokongan daripada orang terdekat, by now kita dah faham lah kan, sangat penting sebenarnya sokongan daripada mereka yang terdekat. Okey, berbalik kepada soalan macam mana peranan keluarga jika ada ahli keluarga yang terkena COVID, nak support, nak membantu secara emosi dan juga psikologi kan. Okay, yang pertama sekali bila kita dah go through daripada awal tadi, kita tahu yang sebenarnya keluarga ni dia ibarat satu unit. Okay, dia ibarat satu sistem. So kalau satu sistem tu dia tak function, okay, dia rosak, dia ada glitch, sistem yang lain tu dia tak boleh nak, dia akan terefek juga. Okay, so dia adalah satu unit yang sebenarnya semua orang kena berada pada tahap yang optimum supaya result dia pun optimum dan juga performance dia pun optimum. Okay, so bila ada satu bahagian, satu komponen ataupun seorang mengalami kesukaran, so maksudnya yang lain ni kena alert lah dan juga bersedia untuk membantu. Okay, dalam keadaan bila patient kena COVID, benda pertama yang kita realise dekat ahli keluarga ialah perasaan bimbang, okay, perasaan risau. Sebab dia tak tahu apa akan berlaku selepas ni, sebenarnya nak kena buat apa. Contohnya bila dia anak dia ada close contact dengan orang yang positif. So mak ni akan risau. Anak saya dia jumpa kawan dia tu positif COVID. Apa saya patut buat? Saya dah risau ni. Saya nak masak pun tak ada mood, nak kemas rumah pun tak ada mood sebab saya risau fikirkan anak saya ni, apa yang saya perlu buat dekat dia. So benda pertama yang sangat penting untuk support ahli keluarga dalam keadaan yang sukar ni, yang macam Tuan Haji cakap sebelum ni, adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang keadaan tu sendiri. Apa yang berlaku? Okay, so apa yang berlaku? Oh, dia close contact. Okay, so close contact kalau ikut KKM punya guideline, apa nak kena buat? Okay, kena quarantine. Okay, kalau ada simptom kena buat apa? Kalau ada simptom kena pergi buat swab test. Okay, swab test ada dua pula, RT-K ke PCR kan? Nak buat kat mana? Soalan lagi kan? So, dapatkan informasi ataupun maklumat yang tepat tentang cara untuk mengendalikan pesakit COVID. Itu adalah benda yang sangat penting. Benda pertama. Dapatkan maklumat yang tepat. So, cara paling mudah untuk kita buat adalah, antaranya adalah untuk call hotline lah. KKM memang ada hotline kan untuk pertanyaan mengenai COVID, dan juga kalau tak tahu nombor hotline boleh call Pusat Kesihatan Daerah, PKD. PKD kalau kita bagi tahu keadaan kita, dia akan explain. Dia akan explain dan dia akan juga boleh tolong untuk arrangekan untuk buat swab test contohnya. Dan juga dia boleh arrangekan untuk medical check up. Okay, so dapatkan maklumat yang tepat daripada sumber yang sahih. Jangan sumber dia sini sikit, sana sikit, FB sikit, IG sikit, Twitter sikit. So kumpul, inilah maklumatnya. Okay, so sumber dia sahih ke tak sahih? Okay, so kalau dalam bidang, dalam keadaan COVID, orang yang bertanggungjawab, yang diberi bertanggungjawab untuk handle isu ni adalah KKM, maka rujukannya adalah KKM. Semuanya daripada KKM. Dapatkan daripada KKM lah. So benda pertama sekali adalah untuk mempelajari tentang keadaan itu sendiri.
apa yang berlaku, apa yang kena buat dan juga macam mana lah cara untuk berhadapan dengan keadaan tu. Okay, so yang kedua adalah untuk saling menggalakkan each other untuk mendapatkan bantuan. Okay, so jangan pula bila kita berhadapan dengan patient yang COVID-19 kan, dia dah sesak nafas, kita suruh dia hidu bunga cekih. Tak boleh kan. Tu jadi kecoh kan dekat dalam media sosial hari tu, sebab dia percaya bunga cekih, dia tak bawa pergi hospital. Tapi orang dah sesak nafas dan kita tahu sesak nafas adalah salah satu simptom COVID-19. So sebagai ahli keluarga, nombor satu tu penting, maklumat yang tepat. So kalau you tak dapat maklumat yang tepat, nombor dua akan jadi masalah sebab you tak membawa ahli keluarga you untuk mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Dia jadi caca marba lah. Kalau first step tu dia dah salah, second dia akan caca marba. Okay, so untuk dapatkan bantuan, galakkan dia untuk dapat bantuan. Kalau dia takut pergi hospital ke, dia takut jarum ke contohnya kan, beri galakkan, beri sokongan emosi, beri sokongan untuk dia yakin dan juga berani untuk dapatkan bantuan. Okay, kadang-kadang bila COVID-19 ni juga, bila orang positif, dia ada stigma juga tau. Dia ada pandangan sosial yang tak okey juga lah kan. Orang macam, ni mesti jaga SOP dah ni, sebab tu dia positif. Dan ni jangan dekat dengan dia kan. So sebenarnya ada jugalah pesakit COVID yang berhadapan dengan keadaan ni. So dan benda tu sebenarnya boleh mengganggu jugalah kesihatan mental. So sebagai ahli keluarga, kita kira frontliner lah kan. Dalam keluarga tu kita kena jadi frontliner lah untuk membantu ahli keluarga kita ni berhadapan dengan kesukaran. Sebab sekarang ni kita ada kelebihan, dia tengah kurang, so kita provide. Okay, based on apa yang kita lebih tu lah untuk bantu kekurangan dia tu. So ini adalah poin yang kedua, iaitu galakkan dia untuk dapatkan bantuan. Bantuan yang betul, okay, rawatan yang betul. Jangan, itulah dapatkan daripada sumber yang sahih, itulah maklumat yang tepat. Okay, so yang ketiga adalah untuk mengekalkan hubungan yang baik sesama ahli keluarga. Okay, so sebenarnya ahli keluarga ni memainkan peranan yang sangat penting bila ada salah seorang tu dia ada sakit, dia timpa kesakitan lah, tak kisahlah COVID ke, kalau macam saya dekat rehabilitasi, stroke kan, lepas accident, brain injury, so ada perubahan yang berlaku kepada pesakit. Okay, ada perubahan yang berlaku pada pesakit. Pesakit bila ada perubahan, dia akan merasa stres, dia akan rasa kadang-kadang ada pesakit dia rasa diri dia dah tak berguna dah. Contohnya macam sakit stroke kan, bila tak boleh gerak tangan sebelah, tak ada apalah, saya boleh buat dah, saya dah tak boleh nak kerja, tak boleh nak bagi duit dekat family, so saya dah jadi orang yang tak berguna. Okay, so mindset macam ni ataupun pemikiran, emosi yang macam ni selalu sangat kita jumpa dalam kalangan pesakit yang berhadapan dengan sakit yang ada perubahan yang besar lah dalam kehidupan dia, termasuk juga COVID. Okay, so COVID contohnya macam kena hantar pergi MAEP, jauh daripada family. So macam mana kan, macam nak dapatkan sokongan daripada family members. So family members kena alert, pergi MAEP boleh bawa handphone kan, so kena call and tanya khabar, buat apa hari ni, makan okey tak, ada rasa sedih ke, rasa bimbang ke. So tanya keadaan ahli keluarga tu kan, walaupun dia jauh, walaupun dia tengah kuarantin. Jangan dia kuarantin fizikal, kita kuarantin ni, jangan kuarantin social interaction juga. Kita bertuah hidup zaman yang ada teknologi kan. So kita boleh buat video call dengan orang yang jauh daripada kita. So manfaatkan apa yang kita ada untuk menjaga kesihatan mental ahli keluarga kita. Okay, so kekalkan hubungan yang baik sesama ahli keluarga, dan juga ahli keluarga kena tahu yang sebenarnya sokongan emosi dan juga sokongan psikologi kepada pesakit adalah sangat penting. Okay, kita kena selalu bagi motivasi dekat dia, selalu kena bantu dia untuk rasionalkan fikiran dia, dan juga kalau macam contoh pelajar, bila kena kuarantin, pembelajaran dia mungkin akan terganggu. So ahli keluarga kena mainkan peranan jugalah, okay? Sama ada nak call college ke, nak call universiti ke, nak bagi tahu anak saya positif, kena hantar MAEP, mungkin line dia tak okey, so apa yang nak kena buat. So itu adalah peranan aktif ahli keluarga lah untuk membantu pesakit ni tadi untuk adjust dengan keadaan dia. So kalau pekerja macam mana pula, dia dah kena hantar kat MAEP kan, nak pergi kerja, bos dia semua tu, okay, kita yang boleh bantu, offer diri kita, tak apalah, awak pergi bagi adik yang call your boss, adik yang akan explainkan dekat your boss kan. So itu adalah antara peranan aktif yang ahli keluarga boleh mainkan bila terdapat ahli keluarga kita tu positif COVID. Okay, so always remember,
kita mungkin tak mampulah untuk membantu secara kesihatannya. Kita tak adalah ventilator kat rumah, kita bukan doktor kan nak tolong kan. Tapi apa yang kita boleh bantu adalah secara emosi dan juga psikologi. So manfaatkan peluang yang ada, manfaatkan teknologi yang ada supaya kita boleh bantu ahli keluarga kita ni untuk ada kesihatan mental yang baik sepanjang dia berhadapan dengan ujian dia positif COVID ni kan. So itu adalah 3 lah poin saya tadi tu, peranan ahli keluarga untuk provide tu social support, emosi punya support dekat ahli keluarga kalau adik-adik positif COVID-19. Okay, so harapnya menjawablah soalan moderator tadi tu. Alhamdulillah cukup menjawab soalan dan cukup jelas ya Cik Umi dengan apa jawapan Cik Umi tadi. Okey, baik. Kita okey, sekarang ni kita beralih kepada sesi soal jawab. Okey, kita telah pilih dua soalan dari kalangan penonton. Okey, soalan pertama kita akan ajukan kepada Tuan Haji Izzuddin daripada Cik Nita. Dia tanya, sometimes ada orang yang tidak tahu bagaimana nak meluahkan atau lebih suka pendam. Jadi, macam mana kita boleh bantu Tuan Haji Izzuddin? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Nita atas soalan yang diberikan. Okey, memang kita macam tadi kita dah bincang, memang kita sedia maklum bahawa kepelbagaian personality ataupun orang di sekitar kita ni memang banyak lah. So kita tak boleh expect orang faham. Contohnya kalau kita bawa dalam konteks rumah tangga contohnya kan, suami mungkin tak tahu yang isteri dia merajuk. Sebab apa? Sebab memang suaminya tak ambil kisah pun sebelum ni kalau isu-isu mengajuk ni kan. So bagaimana nak pastikan bahawa suami tahu bahawa isteri sedang mengajuk? So salah satu caranya bagi tahu dengan suami, bang saya mengajuk ni contohnya kan. So itu akan membantulah proses, oh awak merajuk, jadi merajuk macam mana keadaan dia, macam mana yang nak proses seterusnya. So bagi mereka yang ada kita tahu bahawa kawan kita memang jenis pendiam kan, tak banyak cakap, dia pun kalau sakit pun tak suka cerita ke orang, sebab kita kena respect kawan kita tu sebab dia ada satu pengalaman hidup dia yang dia memang tak suka susahkan orang, dan dia takut nanti bila dia susahkan orang, dia akan berbudi dengan orang, dia terhutang budi, macam-macam lah dia terhutang kan. Jadi dia menyebabkan dia tak nak berkongsi dengan orang lain. Jadi tugas kita kena tanya. So kaedah yang Cik Umi dah kongsikan tadi tu sangat mudah lah pada saya kan. Tanya dia, okey ke hari ni? Lepas tu relax dulu. Bagi dia jawab. Lepas tu kalau dia kata okey je, betul ke kan? Kau nampak macam senyap, dia tak macam hari biasa. Contoh dia, relax dulu. Lepas tu, ya ke? Tak adalah. Lepas tu dia cerita aku ada ni apa benda-benda. Okey, kita dengar. Sebab tu kita kena ada kemahiran. Sebab tu saya cadangkan bila mereka-mereka yang tidak ada kemahiran ni, saya bimbang. Sebab satu benda yang saya bimbang adalah kebiasaannya orang buat bila orang ditimpa musibah ataupun bencana ni ataupun kecelakaan ni, biasanya bila kita berkongsi dengan orang akan cakap sabar. Sabar ni sebenarnya adalah satu perkataan yang mudah disebut tapi sakit didengari. Kita sakit nak dengar benda tu. Sebab sabar ni, cakap sabar ni semua orang boleh cakap sabar ni. Kan? Sabar. Ya memanglah aku. Sebab itulah sabar ni jangan cakap awal-awal. Sabar ni, dan kalau boleh macam saya pun kalau buat sesi, sabar tu tidak akan datang daripada mulut saya as a counsellor. Sabar ni akan datang daripada mulut klien saya sendiri. Akhirnya dia akan kata, itulah tuan kan nak buat macam mana kan. Sabar je lah kan. Memang itulah jawapannya sebenarnya. Tapi jangan bagi tahu jawapannya awal-awal. Macam contohnya, aku ni kena COVID-19, aku risau kat mak ayah aku, kan apalah khabar dia orang ni kat kampung. Lepas tu kita kata, sabar je lah. Habislah, putus terus lah. Kawan tu nak meluah pun macam, okey lah, sabar, betul lah tu. So sabar ni jangan cakap.
Sebab tu siapa-siapa yang ada ilmu tentang kaunseling, belajar tentang psikologi, siapa yang bercakap dengan orang dia menggunakan perkataan sabar dulu tu, ilmu dia belum habis khatam lagi lah orang kata, kan? Sabar tu simpan dulu. So kita kena timbulkan perasaan bagaimana dia nak rasa syukur dengan apa yang dia alami ni. Macam-macam lah dia kata, kau okey lah dalam keadaan macam ni, kau ada orang tu, lepas tu kita tengok respon dia macam mana. Betul lah kan, aku ni dalam keadaan macam ni pun walaupun mak ayah aku jauh daripada aku ada abang yang boleh tengok mak aku contohnya lah kan. Ada kawan kita tu lagilah mak ayah jauh, lepas tu adik-beradik semua tak ada, memang mak ayah dia tinggal 2 orang je kan. So maksudnya dia akan timbul kesedaran apa yang dia alami ni tak teruk macam orang lain alami. So sedikit demi sedikit. So proses yang sebenar pada saya adalah bila kawan kita tidak memberi respon yang baik. Sebenarnya kalau kita alert dengan perubahan seseorang, kita boleh nampak perubahan dari segi behavior terlebih dahulu. Nampak perangai dia. Contohnya kalau dulu dia seorang yang bising, suka bercakap, kemudian dia mendiamkan diri. So mesti ada something wrong. Kalau dia dulu seorang pendiam, kemudian sekarang ni rajin sangat bercakap, so mesti ada something wrong juga. Macam tadi Cik Umi kata kan, penampilan diri dia. Kalau dulu dia ni memang jaga betul lah kan. Orang kata kalau sikat rambut tu pakai gel tu, pegang rambut dia tu memang keras betul. Sekarang ni rambut pun tak sikat kan. Baju pun macam tadi lah, tudung warna hijau, baju warna biru, kasut warna coklat contohnya kan. Kita pun tengok dia kan, kau ni dah macam traffic light dah aku tengok kau ni kan. Hijau, merah, kuning semua ada. So maksudnya mesti ada something wrong. Tanyalah dengan dia, tetapi tanya bukan dengan menghukum. Jangan terus judge. Aku kadang kau ni apa khabar kan. Lepas tu member tu tak sempat lagi nak jawab baik atau tak. Aku rasa kau ni tak betul ni kata. Kan dah. So cara kita, kaedah kita bertanya khabar tu pun penting juga. So jangan judge, jangan menghukum, jangan meletakkan bahawa orang yang bertanya tu bawah kita ni macam bagus sangat, kita ni semua betul, orang lain semua salah. Itu semua adalah kaedah-kaedah yang perlu kita pelajari dan juga kita perhalusi bersamalah. Sebab itu datang daripada mana? Dari segi ilmu, dari segi pengalaman, dari segi pembelajaran kita, ambil pengajaran daripada kehidupan orang lain. Saya suka nak kongsi pada malam ni, dalam kehidupan kita seharian kita berlaku, jangan apa yang terjadi pada kita, ambil 3P. Ambil 3P. Apa dia? Pastikan kita dapat pembelajaran, kita dapat pengajaran dan kita dapat pengalaman. Macam malam ni, saya jumpa dengan Cik Umi, saya jumpa dengan moderator kita, tuan moderator kita, walaupun dalam secara maya. So apa pengalaman, apa pengajaran, apa pembelajaran yang kita boleh dapat. So kalau kita sentiasa amalkan benda ni kita bawa kereta, apa pengalaman, apa pengajaran, apa pembelajaran yang kita boleh ambil. Kita pergi kedai makan, beli makanan, apa yang kita boleh dapat, apa. So kalau kita banyak ambil benda tu, insya-Allah kita akan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Alright, untuk masa itulah. Okey, baik. 3P ya, pembelajaran, pelajaran dan juga pengalaman. Kita semua setiap perkara dalam hidup kita ni ada 3P tu kita kena ambil. Okey, soalan kedua kita akan ajukan kepada Cik Umi. Soalan ni daripada salah seorang penonton kita. Soalannya berbunyi, Cik Umi, boleh bantu beri cadangan untuk anak-anak yang sudah dewasa tapi terpaksa berjauhan dengan ibu bapa yang sudah berusia. Bagaimana kita sebagai anak dapat bantu ibu bapa psychologically, terutamanya untuk ibu bapa yang tiada akses kepada internet ataupun social media. Jadi mereka tidak dapat sentiasa nak video call contohnya untuk tanya khabar maupun support mereka psychologically. Silakan Cik Umi. Okey, terima kasih kepada moderator. Soalan dia ni cabar ni nak jawab ni. Macam mana nak support mak ayah yang jauh dan juga tak ada akses internet dan juga kepada social media. Okey. So saya rasa benda pertama yang so saya assume kalau daripada soalan ni, kalau dia tak ada internet dan juga social media, maksudnya medium komunikasi dia dengan mak ayah dia hanyalah call ataupun mesej sahaja. Okay. So bila total lockdown, lama tak balik rumah, tak dapat berjumpa muka kan, bersua muka, so rindu
Okay, dan juga risau macam mana lah rupa anak aku kan, dah lockdown lama-lama ni makin macam mana, okay ke tak kan. Okay, alright, so dalam keadaan macam ni, apa yang sebagai anak boleh lakukan, kalau kita ada jiran, kita boleh minta tolong jiran kita sebenarnya. Alertkan jiran kita tentang keadaan ibu bapa dekat rumah, especially kalau ibu bapa dia tinggal berdua sahaja. Dia ada 2 orang tu saja dan tak ada lagi adik-beradik yang lain yang stay dengan mak ayah kita lah. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah alertkan jiran. Bagi tahu dekat jiran, saya ada mak ayah umur sekian-sekian dekat rumah, dia orang tak ada akses internet, tak ada social media, dan juga diorang kadang-kadang tu diorang nak video call dengan saya. Okay, so bila kita alertkan, kita buat hubungan baik dengan jiran kita bagi tahu dekat jiran kita, concern kita, dan juga kita berpakatlah minta tolong jiran kan. Okay, boleh tak kalau dalam seminggu tu contoh nak video call 2 kali seminggu, waktu bila? Boleh tak tolong untuk pinjamkan kan handphone tu kepada mak ayah lah dekat rumah. Okay, so sebabnya kalau COVID-19 ni kita faham je, bila kita total lockdown semua orang kena duduk dalam rumah kan. So itu adalah kalau keadaan total lockdown lah. Kalau dia bukan total lockdown, you still can go to people punya house tapi tak boleh nak buat big gathering, okay. So untuk one to one macam tu, it's still allowed, masih lagi dibenarkan. So itu adalah salah satu perkara lah yang saya boleh cadangkan untuk keadaan ni, iaitu untuk alertkan jiran. Ataupun kalau dia memang betul-betul total lockdown, orang yang kita boleh alertkan, kalau ada ketua kampung, kita alertkan ketua kampung. Okay, minta tolong ketua kampung sebab dia ada authority. Okay, orang yang ada authority, dia boleh buat lebih lagi daripada orang yang tak ada authority. So kita minta tolong ada orang yang ada authority, yang ada kuasa. Ataupun kalau kita ketua kampung ada, and then nanti ketua kampung mungkin dia akan alert kan dekat kepada polis yang tengah jaga kawasan ke, saya pergi rumah orang ni sebab dia ni dah tua ni, nak tahu pasal anak, nak video call. So dalam keadaan macam tu, manusia ni dia mesti ada toleransi, dia mesti ada lagi boleh bicara. So approach dia adalah explain betul-betul keadaan tu macam mana and why, reason dia, kenapa you have to do this. Okay, so tak adalah kita ni macam kejam sangat kan, tak boleh jumpa langsung, tak boleh nak tolong orang. Benda tu tak berlaku lah, tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya manusia masih ada komunikasi, tapi cara macam mana yang kita nak komunikasi, laluan apa yang kita nak buat. Jangan pula senyap balik rentas negeri ke, benda tu salah lah, clearly salah, tak boleh buat kan. So kita fikirkan dari cara, dapatkan cara yang boleh untuk kita buat, dan juga membantulah dua-dua pihak, membantu anak dan juga membantu mak ayah. Okay, so kalau boleh dah boleh dapat cara macam mana untuk get connected untuk buat video call, and then waktu you video call tu lah you akan support your parents psychologically, tanya khabar diorang, dia tak rasa bimbang ke, rasa risau ke, rasa sedih ke, sejauh mana rasa sedih diorang tu. So kalau cara paling mudah untuk kita faham adalah kita gunakan skala 0 sampai 10. 0 tak ada risau langsung, 10 sangat risau. So mak risau berapa? So mak cakap risau 6. 6 tu risau apa? So barulah daripada situ kita korek. Sebenarnya apa? Sebenarnya mak kita risau benda apa, and then boleh tak kita ni sama-sama bagi providekan solution, penyelesaian kepada mak kita. Risau kalau macam ni apa kena buat? Contoh mak risau bila nak dapat vaksin, tak dapat vaksin, dah register. So kita explain kat mak kita, proses dia macam ni, sekarang tengah buka macam ni. So mak kita akan rasa lebih aman lah, sebab dia dah faham yang sebenarnya bukan tak ada tapi dia proses yang panjang. So tu adalah cara lah yang saya boleh cadangkan untuk keadaan yang orang ni tanya tadi. Okay, harapnya menjawablah soalan dia tu. Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diberikan dan juga jawapan yang diberikan oleh barisan panel yang saya rasa cukup jelas dan mudah difahami sebenarnya. Okey, alhamdulillah dengan berakhirnya tadi sesi soal jawab tadi tu, telah selesai kita dengan perkongsian yang telah diberikan dan sebenarnya banyak ilmu baru yang kita perolehi. Bukan penonton saja, saya sendiri pun sangat rasa banyak je input yang dapat malam ni. Jadi sudah tiba di penghujung program kita yang penuh dengan ilmiah ni dan banyak perkongsian yang telah diberikan oleh barisan panel kita yang hebat-hebat ini. Okey, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Izzuddin dan juga Cik Umi
atas ilmu tersebut. Jadi terima kasih atas sokongan kepada para penonton yang hadir hari ini. Bab kata pepatah, orang kata harta yang dikumpul akan habis, tapi ilmu yang kita cari sentiasa bertambah dan juga takkan hilang kan. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Tuan Haji Izzuddin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kalau ada kesempatan. Dan juga terima kasih juga kepada Cik Umi. InsyaAllah sama juga kalau kita ada kesempatan kita jumpa lagi. Okey, perlu saya ingatkan lagi sama-sama kita lawan COVID ini dan juga jaga kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal kita. Alhamdulillah. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Nabila dan merupakan pelajar graduan Ijazah Sarjana Muda Psikologi batch pertama graduasi pada tahun 2020. Saya memilih KPJUC kerana KPJUC menawarkan jurusan yang saya minati iaitu dalam bidang psikologi. KPJUC menyediakan pelbagai fasiliti yang memudahkan sesi pembelajaran saya di sana. Pengalaman saya di KPJUC adalah saya mempunyai ramai pensyarah-pensyarah yang sangat prihatin dan berpengalaman dalam bidang yang saya pilih di KPJUC. Terima kasih KPJUC.